Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah ala ni'matil islam wal iman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma hdi qaumana fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumana fa innahum la yubsirun. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma kshif 'anna al-bala' wal waba' wal fahsya ma la yakshifu ahadu ghairuh. Allahumma akrimna bil Islam wal iman. Ya Allah, muliakanlah kami dengan Islam dan iman. Allahumma amitna bil Islam wal iman. Ya Allah, matilah kami dalam keadaan Islam dan beriman. Ya zal jalali wal ikram. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi sidang jemaah muslimin, muslimat, ibu-ibu, bapa-bapa dan anak-anak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita memanjat kesyukuran kita ke hadrat Allah Taala. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi hamba-hamba yang benar-benar beriman dan bertakwa di sisi Allah Ta'ala. Marilah sama-sama kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawat yang banyak itu, insya-Allah kita akan mendapat syafaat dan pertolongan daripada baginda di akhirat kelak, insya-Allah. Pada malam ini suka saya nak kongsi hadis Nabi yang berkenaan, yang berhubung dengan membayar hutang si mati. Orang yang hidup jangan terlepas pandang perkara ini. Apabila berlaku kematian, jangan terus difaraikan. Si mati ni tengok, kalau dia ada harta, apa yang perlu kita buat? Yang pertama, kita lihat adakah si mati ayah ke, adik keluarga yang meninggalkan hutang. Yang kedua, adakah dah menunaikan haji ataupun belum, ataupun umrah. Ni perlu diselesaikan dulu, jangan terus difaraikan. Kita tengok, berpandukan pada hadis Nabi SAW, membayar hutang si mati. Orang mati yang berhutang hendaklah disegerakan membayar hutangnya. Bukan orang mati itu, keluarga dia. Kerana hutang itu berat kesannya kepada si mati. Ini diterangkan dalam hadis yang berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nafsun al-mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Rawahu Tirmizi. Apa maksud hadis Nabi? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ruh orang mati yang beriman, ruh orang mati yang beriman mu'allaqatun, tergantung, terawan-awan. Tergantung maksudnya di awan-awangan. Dengan sebab apa? Sebab hutang. Sehinggalah hutangnya dibayar oleh warisnya, ahli keluarga ataupun orang lain. Menurut Imam Sayyuti rahimahullah ta'ala, maksudnya maksud ruhnya tergantung, yakni tertahan, tertahan dari sampai ke tempat yang mulia, dok siapa, terhalang, maksud gitu. Menurut Imam Al-Iraqi rahimahullah pula maksud ruh tergantung, yakni tertahan daripada ditentukan hukumnya. Adakah si mati itu termasuk
orang-orang yang selamat atau sebaliknya. Sehinggalah diketahui sesudah dibayar hutang itu. Sebagaimana ada seorang ustaz yang dia ceramah, seorang ustaz hafiz. Dia kata arwah ayah dia ustaz juga, hafiz juga, imam. Dia bermimpi ayah dia hadir dalam mimpi dalam keadaan pakai jubah. Di kaki ayahnya macam ada api-api kecil. Dia pun pelik. Bapa gitu dia tanya ahli-ahli ulama. Dalam masa yang sama dia pergi ke bilik ayah dia ni, dia tengok kitab-kitab ayah dia. Dia buka satu-satu. Sebelum ayah dia sakit, ayah dia memang kutip derma untuk buat masjid. Macam kita ada tak siapa-siapa kutip derma untuk dana itu, untuk dana ni. Okey. Lepas tu dia takdir Allah Ta'ala, dia pilih, dia buka kitab-kitab ayah dia, ada satu sapu yang tertulis di sapu itu duit derma masjid dia daripada Selangor. Yang kutip derma masjid di Kedah. Dia tengok sapu surat ni ada duit atas nama masjid, terus start kereta pergi hantar Cikgu Lee ke Kedah lah, serah kepada pihak masjid. Dan selepas daripada itu, beberapa hari kemudian, si kakak bermimpi ayah dah berada tempat yang molek dah. Jaga. Kadang-kadang orang yang mati, dia datang dalam mimpi, ada sesuatu mesej yang perlu difahami oleh orang-orang yang hidup. Tu dia. Kalau ustaz cerita benda ni, ada cerita pelik, tapi malahan pelik-pelik. Cuma dua yang ustaz, orang cerita pada ustaz, orang kemaman. Ustaz dah cerita, orang yang mati ni dia meminta supaya orang hidup mendermakan untukmu. Itu pasal derma. Dalam satu kes yang lain, orang yang mati meminta-minta supaya dibayar hutangnya. Kes yang pertama Ustaz nak kongsi sebelum kita baca hadis seterusnya. Ini kes derma. Kes derma, ada seorang hamba Allah, Ustaz dah cerita dalam kuliah yang lalu, di jabur kubur kita. Ada seorang hamba Allah, dia selalu pergi ke kubur mak ayah dia selepas asar. Pergi ke kubur selepas asar, bersih-bersih, baca Yasin, doa dan sebagainya. Satu hari dia kata, saya tertidur. Dia dalam ngantuk ni duduk guana pun atas lambu ke mana, jadi je hak kakak sini mudah tidur tak. Dalam majlis kau sedap tidur, boleh hekau, boleh tiang tidur sandar, celek tidur. Contoh, dia kata masa ustaz temu janji dengan doktor di hospital Kemaman, dia pun ada. Dia, ustaz lama dah nak khabar ke ustaz ya, saya pergi ke kubur ayah saya, mak saya selepas asar. Satu hari saya tertidur. Kejut tak kejut, bunyi orang bang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang bangun, dia pun bangun. Keluar daripada tanah perkuburan tersebut. Dalam masa yang sama, dia dengar suatu suara yang sayu meminta tolong. Pada Tok Bila kita, kalau dengar kita mana? Tolong. Cukup tanah. Tak cukup tanah. Apa? Bukan bahan tanah. Dia memberanikan diri. Mana Jasni? Berani tak? Tembau. Dia pergi. Kat mana bunyi suara minta tolong? Bukan cerita New York ni. Jabur kubur kita. Dia pun cuba. Kat mana? Dia pun dengar. Sini kubur. Sini kubur.
dengar suara minta tolong, dia pun dapat buat benda. Saya kata dia baca Fatihah, dia baca 3 kul, dia sedekah kepada si mati hak bunyi minta tolong, lepas tu senyap, dia pun balik. Dalam masa beberapa hari, suara yang minta tolong ni mari dalam mimpi pula. Minta tolong mari pula dalam mimpi. Ingat siapa ahli keluarga yang meninggal, dia mari dalam mimpi ada sesuatu. Cuba jangan buat terlepas pandang. Dia mari dalam keadaan buana. Dia kata mari dalam mimpi pula pakcik tadi. Dia kata, Pak boleh tak khabar ke keluarga saya supaya buat sedekah, buat derma. Jadi Pak ni khabar ke Ustaz. Dia kata, saya mana tahu Ustaz, saya tak kenal keluarga dia Haji Mat, saya tak kenal dia tu siapa. Gini lah saya kata, Pak ada rezeki yang lebih, Pak derma lah atas nama arwah tersebut. Orang yang mati menunggu-nunggu pahala dari orang yang hidup. Ni cerita yang pertama. Tuan punya badan mari cerita ke Ustaz masa jumpa di hospital Kemaman. Al-Kisah yang kedua pula, seorang ibu panggil ke rumah. Ni tak boleh cerita panjang, sebab cerita ni macam orang dok apa nak percaya. Dia kata mana, si ibu ni panggil Ustaz pergi rumah dia. Tamat sebelah. Dia kata, Ustaz mari di rumah? Ya. Anak saya ni nampak sesuatu. Banyak kan kita dengar orang yang nampak Allah Ta'ala buka tudung, buka hijab, nampak. Ustaz pernah minta, ya Allah tunjuk gak sekali nak tengok pocong. 10 tahun Ustaz mengajar nerang, cuaca molek Ustaz naik motor, cuaca hujan Ustaz naik kereta. 12.30 kadang pukul 1 duduk celah bukit Mok Lagang. Bukit dia nama? Bukit nama seru dah Cikgu Suk, Jembalang. Kalau bukit tu nama Nelofa ke Era Fazira ke mana boleh tahan tak sikit. Orang cerita di Jabur Puasing sini pocong sana dak aja jumpa sebab kita pagar dah dengar ayat. Tapi hari tu Ustaz minta sekali, ya Allah tunjuk aku nak tengok. Dia tunjuk di rumah Ustaz. Gini rupanya, dah takut pun. Mata merah, muka buruk, muka pocong. Ditunjuk sekejap. Lepas pada Ustaz masa beri salam mayam maghrib musuh PKP, Assalamualaikum warahmatullahi, dia pun tak dalam hati pocong. Ustaz wirid macam biasa, dah habis dah doa salam dengan rumah, pergi kat pintu tikar tu, buka sekali lagi, cutubik dah nak tengok dekat kejap hangat lah gitu. Nak ambil kat nombor telefon, ajak minum air kat restoran Zani. Ke mana Haji Mat, ada berani. Kisah yang kedua ni, mak panggil anak dia nampak ada benda mari daripada besuk katanya. Saya pergi rumah semayang, ajak baca doa. Lepas tu kata basuh diri dia kat long. Kat long nampak benda dati kat talima hak puang. Dia basuh diri, benda tu Tok Ayah. Tok Ayah mari, Ustaz dia kejut saya 3 pagi, suruh bangun semayang, baca doa dan nak bagi ilmu berubat. Pulak dah. Saya tanya, sekarang ni Tok Ayah ada? Ada tu tepi pasu. Saya pun cakap, dia kata, Ustaz, Tok Ayah bangun duduk tepi Ustaz. Duduk tepi aku pulak. Jangan duduk atas riba, aku retak. Okeylah, hak tu. Hak dia nampak di rumah tu. Tapi kalau tak boleh berubat. Orang yang sama, jiran mati. Benda ni payah nak percaya. Jiran mati,
Kalau ni naik motor dengan mak dia balik daripada tuition, dia kata, mak berhenti mak. Bapa arwah ni balik. Arwah jiran dia ni belanggar mati, balik penuh dengan darah. Duduk kat tangga dapur, kat pintu dapur. Mak tak nampak siapa tu Pak Cik. Mak tak nampak dia. Dia pun berhenti mak. Pak Cik nak pergi mana? Nak balik rumah. Dah nak balik buat benda. Nak khabar ke isteri suruh bayar hutang. Okeylah. Yang kat luar balik rumah dia, si roh ni pula pergi kat pagar, tolong khabar ke isteri Pak Cik dia suruh bayar hutang. Kalau budak ni khabar, Pak Cik dia tahu ke tak? Percaya ke tak? Mu jumpa bila? Roh suami aku. Gila ke mu? Ni malam ni kita nak cerita bab hutang. Dia kata apa? Menurut Imam, tadi dua kisah pengajaran. Menurut Imam Iraqi rahimahullah ta'ala, maksud roh tergantung yakni tertahan daripada ditentukan hukumnya. Adakah si mati itu termasuk yang selamat ataupun sebaliknya. Tu dia dah. Sehinggalah diketahui sudahkah dibayar hutang atau tidak. Apabila waris dah bayar, alhamdulillah. Ataupun waris dah bayar tetapi orang-orang yang lain. Hutang dan kesannya yang buruk. Tengok. Hadis ini juga bertujuan menyedarkan bagaimana berlaku pada Nabi SAW. Tengok ni. Sikap Nabi terhadap orang yang dah meninggal, Nabi tak tanya siapa mati. Nabi tak tanya si mati ni berhutang tak, dia meninggal ni ada harta ke tak. Tu nanti kita baca kerja. Dia kata apa? Hadis ini juga bertujuan menyedarkan orang-orang yang hidup kita lah, supaya apabila berhutang hendaklah membayar balik. Walaupun tidak diminta selisih dah 10 kali jumpa benda. Dia tak minta pun, tak minta, dia tetap wajib bayar. Sebab tu Ibrahim dan Adham sebut, orang yang masih berhutang jangan bermewah-mewah. Ni sekejap-kejap pergi ke Merahil, kejap-kejap Langkawi, kejap-kejap Sri Lanka, sudah dah jumpa Sri Bandi. Lepas tu kona lepeh, hutang orang tak bayar, orang nak bagi. Contoh, mana orang yang berhutang jangan bermewah. Biasakan dulu, utamakan bayar hutang orang. Memberi hutang membuka jalan perbalahan. Betul tak? Kalau hutang adik-beradik, balah dengan adik-beradik. Kalau berhutang dengan saing, balah dengan saing. Jaga. Dia kata apa? Supaya apabila berhutang, hendaklah membayar balik. Kerana akibat orang yang mampu membayar hutang tetapi sengaja, dia mampu bayar hutang tapi sengaja mencuaikannya, melalaikannya, memakna. Tahu tak makna? Tak tahu makna. Ya tahu? Lengeh. Makna. Jasni, kenapa makna? Buat benda? Cikgu Li benda? Liat. Padahal tu wak makna, wak liat, wak benda untuk anda faham tu. Liat nak baca gitu lah, sengaja mencuaikan. Amatlah berat dan banyak soal jawabnya. Bukan sahaja di dunia, bahkan di akhirat juga. Jaga tu. Lainlah halnya kalau ia tidak mampu membayar. Tengok ni. Orang yang berhutang tidak mampu membayar hutangnya semasa hidup. Sedang ia tetap berazam, dia tak mampu nak bayar, tapi dia berazam untuk membayar hutang, hendak membayar hutang hingga ia meninggal, hingga dia mati. Dan ia pula tidak meninggal harta. Masa hidup dia nak bayar, dia nekat berazam nak bayar hutang, tapi tak mampu, sehinggalah dia
mati, meninggal. Lepas tu, dan ia pula tidak meninggalkan harta, tak ada harta mati. Semasa mati. Dan tidak ada pula waris. Dah lah tak ada harta. Waris pun tak ada. Dan pihak lain yang menolong membayarnya. Maka orang yang demikian keadaannya, orang yang sedemikian keadaannya, Allah jua yang akan menolongnya, melepaskan tanggungannya dari hutang itu dengan memberi pahala kepada orang yang memberikan hutang itu sebagai ganti. Allah Ta'ala akan beri pahala kepada orang yang beri hutang. Ini bermakna dokang garik telefon bergelegak atas meja. Agak-agak bro. Nak pergi karaoke payah. Main telefon garik orang kuliah. Karang sambung. Nak cerita dah. Orang yang berazam nak bayar hutang, mati tak ada harta, Allah akan beri pahala kepada orang yang memberi hutang. Dia dapat pahala. Ini bermakna orang yang memberi hutang mendapat pahala 2 kali. Orang yang memberi hutang, dia dapat pahala 2 kali. Sekali kerana memberi hutang untuk menolong orang yang perlu pertolongan, dan sekali lagi ia bagi menggantikan haknya yang tidak dapat dibayar oleh orang yang berhutang. Orang yang memberi hutang ni dia dapat 2 pahala. Pertama, pahala beri hutang. Kedua, dia akan diberi pula sebab orang tu tak boleh nak bayar hutang, Allah Ta'ala beri pahala. Tapi dengan syarat dia mati dalam keadaan tak ada harta. Di dalam hadis juga diterangkan bahawa orang yang mampu membayar hutangnya tetapi sengaja mencuaikan. Sebaliknya lain pula. Orang yang mampu bayar hutang tapi dia mencuaikannya. Wa makna. Hingga ia mati. Ia akan membayarnya pada hari akhirat dari amal kebajikannya. Habis kikih amal ibadat dia. Di dalam hadis juga diterangkan semasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta menyembayangkan satu jenazah, Nabi diminta solat satu jenazah. Dan apabila baginda mengetahui si mati itu menanggung hutang, Nabi tahu jenazah ni ada hutang, menanggung hutang, baginda menyuruh sahabat-sahabatnya menyembahyangkannya jenazah tersebut. Nabi tak bersolat, berat sebagai amaran. Tetapi apabila baginda mendengar salah seorang yang hadir sanggup membayar, dalam ramai-ramai ni sanggup bayar hutang si mati, barulah baginda SAW menyembahyangkan jenazah tersebut. Itu dia. Ada kalanya baginda bertanya, Nabi bertanya, apabila jenazah dibawa kepadanya untuk disemayangkan, adakah si mati berhutang? Nabi apabila dibawa satu jenazah, Nabi akan tanya orang yang hantar jenazah, si mati ni berhutang tak? Nabi akan tanya tu dulu. Jika diberitahu bahawa ia berhutang, baginda bertanya pula, adakah si mati meninggalkan harta untuk membayar hutang? Jika ada, baginda menyembahyangkannya. Jika tidak, baginda menyuruh para sahabat yang lain menyembahyangkan jenazah tersebut. Ni ambil berat. Menurut huraian ahli ulama, ahli hadis rahimahullah ta'ala, baginda enggan sembahyang jenazah si mati yang berhutang adalah merupakan amaran kepada umatnya, kita lah, supaya mereka jangan mencuaikan hutang yang akan menyusahkan mereka semasa mati. Mungkin senang, berehat duit ada, hutang tak bayar, senang tak dunia.
tapi menyusahkan di alam barzakh. Hingga hingga menyusahkan diri sendiri di alam barzakh. Dan supaya mereka menghormati hak orang lain. Pemberi hutang kena hormat orang yang beri hutang. Biasa janji benda. Ambil nak hutang dema kita pun tanya. Dalam bab hutang ni Cikgu Usut dia, sahabat-sahabat, kalau boleh tulis deh. Kita kadang-kadang sayang rapat, ada Cikgu Usut 10 riyal ambil tulis dalam buku dah tulis. Mana? Kalau boleh, kalau hak jumlah yang banyak ni tulis. Contoh saya nama sekian-sekian berhutang dengan awak nama sekian-sekian, tulis nama penuh, nombor IC ke, dengan berjumlah 1000 riyal, akan dibayar hutang ni, berhutang selama 6 bulan. Pada bermula tarikh ni akan dibayar tarikh sekian, 6 bulan. Contoh semoleknya begitu. Ingat tulis. Dua-dua saing. Pemberi hutang, peminta hutang. Kalau dok sampai 6 bulan, baru 3 bulan Cikgu Usut, baru 3 bulan. Hutang hamba mana? Tak boleh minta lagi. Sebab dok cukup lagi 6 bulan. Janji 6 bulan kan? Biar cukup 6 bulan kan? Sampai masa 6 bulan, atau WhatsApp. Esok 28 bulan. Cukup dah 6 bulan hutang mana? Wajib minta. Lepas tu dia pun timbang tara Allah. Dia kalau sebut Allah penuh ni faham tak? Allah penuh tu makna something wrong dah tu. Dodang lagi boleh dah tambah sikit lagi 3 bulan. Contoh atas timbang tara orang yang memberi hutang. Contoh tu dia. Mai hutang atas angin gini dah mati payah. Biar tulis sikit. Dia kata apa? Tetapi tidak berapa lama kemudian, nak ceritanya, menurut huraian ahli ulama rahimahullah ta'ala, baginda enggan menyembahyangkan jenazah si mati yang berhutang adalah merupakan amaran kepada umatnya supaya jangan mencuaikan hutang yang akan menyusahkan diri mereka semasa mati, dan supaya mereka menghormati hak orang yang memberi hutang, yang telah berbudi menolong semasa mereka memerlukan pertolongan. Antara orang minta sedekah dengan orang nak berhutang, hak mana perlu diutamakan? Yang perlu memerlukan orang yang berhutang. Dia berhutang, tapi berhutang tu tengok pula, hutang tu atas dasar taat, ibadat. Tak apa. Hutang 100 riyal nak beli nombor ekor. Molek go ambil 200 lah. Boleh ke tak? Orang berhutang dengan kita, dia kata nak beli susu anak 50 riyal. Nak beli susu anak, nak beli paper. Kita bagi Cikgu Usut 50 riyal. Lepas tu dia lipat bandar beli nombor ekor. Dosa tak kita? Dosa ke? Berapa dosa kita? Dah kabar tadi nak beli susu anak, paper anak. Lepas tu dia lipat beli nombor ekor. Kita tak dosa. Ada satu hamba Allah dalam pasar cukar. Ada satu hari ustaz pergi pasar besar cukar. Ada seorang pokcik yang berdak kenal mana, pakai baju Melayu, kain plekat, pakai tokat dulu. Kaki tak ada kudung. Tengok duk tunggu tempat jual pisang. Situ tempat jual pisang. Itu pun tengok tu pun ambil letak dalam poket. Ada pokcik hok duk jual situ, ustaz. Berapa? Kalau saya dok bagi derma ke dia, dah berapa? Beli nombor ekor. Agak-agak saya nak ambil semula dok dalam poket ni. Pok ambil mula. Dah ambil Mudah-mudahan hok dia ambil ubuh tadi, dia beli makanan tengah hari.
Kalau dia beli nombor ekor, hamba tak reda. Contoh lah. Wallahu a'lam. Ada satu kes. Ni pegawai lah. Dia kemamai. Telefon ustaz banyak kali, tolong ustaz. Apa benda penting sangat? Dia orang Perak. Saya panggil, yuk, apa cerita, yuk? Apa pasal? Kalau orang Perak lebih kurang gitulah kan. Saya 10 tahun duduk kat Perak. Rumah orang Perak, kita tahu. Apa cerita, yuk? Sibuk berbenar ke? Panggil teman ni, panggil teman ni, jumpa. Pergilah jumpa. Apa pasal? Telefon sunat jumpa. Ustaz, isteri saya minta cerai. Dia beritahu. Terus minum air kat kedai ni. Bistro. Kata, isteri saya minta cerai, Ustaz. Ustaz tanya dia. Mesti ada sesuatu yang awak buat yang isteri minta cerai. Cuba cerita. Dia pun malah nak cerita. Dia kata, saya kuat judi, Ustaz. Kuat berjudi sehingga pinjam halus. Pinjam duit dengan halus, judi. Kalau itu dah pujuk isteri jangan minta cerai. Kalau dia nak minta cerai, kalau dia minta, ceraikan. Mak pun marah, mak tua pun marah. Tapi saya sayang. Yang pertama, tinggalkan judi awak tu. Dah, taubat pada Allah Ta'ala, Ustaz beritahu. Akhirnya, dia pun, kalau ada jodoh, dia akan kembali rujuk pada awak. Dia pun cerai tolak satu. Dan minta tolong tinggalkan perbuatan judi dan taubat pada Allah Ta'ala. Dia pun cerai. Lepas cerai, dia pindah Kuala Lumpur. Dia telefon, Ustaz, saya dah rujuk balik dengan isteri saya tinggal dah judi. Masa dia cerita, masa makan dengan Ustaz tu, Ustaz dengar dia terlibat dengan judi. Ustaz kata, yuk, makan pagi ni, yuk jangan bayar. Sebab apa? Ustaz tak beri dia bayar. Sebab apa? Takut dia bayar duit judi, gelak hati aku. Nak jumpa surah Kapur Jaya kat kita kelain. Nak pergi Kapur Jaya, capai cerah timbe. Ke mana Aici? Jangan main. Akhirnya kata, yuk jangan bayar je, biar ustaz bayar. Tak apa, biar yuk bayar. Akhirnya dia bayar. Saya kata, ya Allah, biarlah dia bayar dengan duit gaji, jangan duit judi. Allahu Akbar. Ni, nak contoh Allah ni kena. Jadi nak cerita ni. Kedua, kerana apa? Baginda sendiri. Baginda sendiri atau Baitul Mal masih kurang dan tidak dapat membayar hutang orang mati yang berhutang. Masa Nabi pegang tapuk pemerintahan di Madinah, masa tu Baitul Mal tak banyak lagi keuangan Nabi. Nabi tak boleh nak bayar lagi. Selepas tu lama-lama ekonomi dah kukuh. Dan tetapi tidak berapa lama kemudian, setelah negara Islam berkembang luas dan Baitul Mal telah berisi banyak dah duit, maka baginda mengisytiharkan kepada umum orang ramai lah. Nabi kata kerana ana aula bil mu'mini, Nabi sebut min anfusihim faman tufiya minal mu'mini wa taraka dainan, hutang. Dia sikit je bahasa Arab ni. Din, agama. Da, ye, nun. Da baris bawah, ye mati. Din, agama. Kalau da ye, da baris atas, ye mati. Dain, ejaan sama, baris yang berbeza. Dain, hutang. Tu dia kata tarwang wataraka dainan. Dainan ni hutang. Saudara perpatah Arab sebut ad-dainu al-wa'du dain. Janji itu hutang. Ingat je, siapa-siapa yang bernama suami, siapa-siapa yang bernama ayah, siapa-siapa yang bernama isteri ke mak, siapa-siapa yang bernama manusia berjanji dengan orang, ad-dainu al-wa'du dain. Wa'adah ni berjanji. Kalau pemimpin, pemimpin lah.
Al-wa'du dain, janji itu hutang. Kita ni mak ayah berjanji dengan anak-anak hutang. Tak, tu dia. Ayah akhir bulan ni dapat gaji, kita pergi makan malam, steamboat tak steamboat. Macam tu. Sampai masa kita dok tunang. Al-wa'du dain, janji itu hutang. Tak boleh bayar hari ni, lain pula. Ya. Saya ada seorang sahabat pun ya, anak murid pun ya, suami isteri. Ustaz minta dia buat satu meja ke ustaz. Meja Jepun, tahu tak? Biasa kan pakai selipar Jepun je tau. Ni ustaz suruh buat meja Jepun. Meja Jepun duduk bawah ramah plywood. Dia pun buat mari atas rumah. Saya kata, apa ya? Dok kabur. Apa ya dok kabur? Susah hati yang bertanya bini dia. Apa ya dok kabur? Tanya suami dia. Apa ya dok kabur? Plywood hak lapang, pak. Belah sikit buat meja. Tak mau makan atas kursi tinggi, nak meja atas meja Jepun. Biasa pakai selipar Jepun je. Nak pakai meja Jepun. Mari atas rumah. Tanya berapa sen dok kabur. Jadi hamba pun susah hati. Hamba kata gini ya. Esok kita pergi sarapan, tak belanja. Nak makan kat mana kabur. Pergi makan. Nasi dagang waira lah, nasi dagang mana pergi lagi. Gigi makan, nak makan, nak tambah, nak bukuh kabur, ustaz belanja. Dah kabur meja, dah kabur berapa ya? Tak nak bayar. Ustaz, meja ustaz ni orang bayar dah. Siapa dia? Mana tahu? Pulak dah. Jadi ustaz berhutang lagi ni. Faham tak? Berhutang lagi ni. Dia kata, Ustaz kena belanja kat lain pula. Dah orang tu bayar, ustaz tak bayar lagi. Tak apa, ambil hari lain pula. Wallahu'alam. Al-wa'du dain, janji itu hutang. Tu Nabi kata, wa taraka dainan fa'alayya qada'uhu wa man taraka malan fahuwa waliwarisihi. Rawahu Tirmizi. Apa maksud hadis Nabi sebut Aku adalah berhak menolong orang-orang yang beriman. Aku berhak menolong orang-orang yang beriman. Dari menolong orang yang beriman lebih daripada diri mereka menolong dia sendiri. Nak ceritanya. Oleh itu, siapa yang mati dari kalangan orang yang beriman dan ia meninggalkan hutang, dan tidak meninggalkan harta. Orang ni mati, orang beriman mati, meninggalkan hutang dan tak ada harta, maka aku bertanggungjawab membayarnya. Allah. Nabi kata. Dan siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah untuk warisnya. Dia kata bukan setakat membayar hutang. Bukan setakat membayar hutang si mati itu, bahkan baginda membayangkan jenazahnya. Demikian kisahnya Nabi kepada nak ceritanya, demikian kasih sayangnya Nabi kepada umatnya yang sudah semestinya dikenang dan dipatuhi. Tunjuk ajar serta berselawat banyak-banyak kepadanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada pihak yang berkuasa, Islam yang datang kemudian, baginda mengarahkan mereka membayar hutang si mati yang tidak meninggalkan harta. Nabi pada pemerintah akan datang, Nabi perintah buat arahan mana-mana pemerintah yang kemudian mengarahkan supaya pihak berkuasa apabila si mati meninggalkan hutang, tak ada harta, dibayar oleh Baitul Mal, penguasa pemerintah. Mereka dikhendaki membayar daripada Baitul Mal di wilayah masing-masing. An Salman Al-Farisi. Tengok hadis Nabi sebut Alman Al-Farisi radhiyallahu anhu an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam
Salman Al-Farisi ni sahabat Nabi. Orang muda. Dalam peperangan Khandaq, sikit Ustaz nak sebut. Peperangan Khandaq. Khandaq ni dah beri Abali. Khandaq. Parit. Apabila kafir Quraisy nak tawan, nak kepung Madinah, nak kepung bandar Madinah, Nabi panggil pimpinan tertinggi, pimpinan tentera tertinggi untuk bermusyawarah bincang, termasuk budak muda yang bernama Salman, bukan Salman Khan ni, Salman Al-Farisi. Maka cadangan dibuat oleh Salman Al-Farisi, seorang budak muda. Dia kata, ya Rasulullah, kita buat pagi. Cuba bayangkan deh, JCB tak ada, nak cakur dengan tulang pak kerak. Ai, mana bayi. Kena ke kita memang cikgu usuk kita beta cadangan. Siapa nak korek? Tapi Nabi terima pandangan Salman Al-Farisi. Nabi atur strategi, setiap kumpulan kena ada 10 orang. Dan 10 orang kena gali 40 meter, 40 eli. 10 orang cakup. Luah rasanya. Luah parit ni supaya kuda perang daripada pihak musyriki ni lompat, dok lepas, jatuh dalam parit, tentera Islam panah. Agak-agak bukan kuda gepai. Kuda hamba tak tahu kuda boleh lompat setara mana. Hamba dok main bak kuda. No. Maknanya dalam mana? Bahasa dalam lebih kurang surat, luah pun lebih kurang surat, lebih gitu nak lepas. Tapi pendapat Salman Al-Farisi diterima pakat oleh Nabi dan para sahabat. Nabi pun gali sama-sama, kong gali. Sampai perut Nabi dilapik dengan batu, ketoi, lapar. Sahabat pun di kalangan sahabat tengok Nabi lapar, tengok duk gali parit, semelih anak kambing sekor. Cuit. Tahu tak cuit? Dok jepuk ramai announcement. Pakat jepuk makan belaka anak kambing seorang mana. Pak belih kambing sekor kecil ya. Rasulullah, sahabat, ayah cik, Contoh. Rasulullah kata gua ni, dok leh. Saya ada 1000 tentera. Dokkan saya 2-3 orang makan tak leh. Kena makan ramai. Semua kena makan. Alah padang. Alah paruk. Cukup tak? Dengan mukjizat Nabi SAW cukup. Begitu juga hari yang lain, isteri Nabi masak kambing, jamu para sahabat. Sahabat pula tambah lagi, cebok lagi, tambah lagi, cebok lagi, habis. Isteri Nabi tanya, ya Rasulullah, mana bahagian kita? Tak ada, habis. Nabi jawab, bahagian kita di akhirat. Faham tak? Suami-suami kalau cebok, habis cebok, isteri tanya, bang, mana bahagian kita? Bahagian kita akhirat. Pahala dia. Contoh tu dia. Salman Al-Farisi. Ini kisah yang cadang peperangan Khandaq, korek parit itu Salman Al-Farisi. Tu dia. Dah contoh Dan seterusnya Salman Al-Farisi dalam kata an Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man taraka malan faliwarisihi wa man taraka dainan fa alayya wa ala wulatim min ba'di min baitil mal. Terakhir ni dah dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabdanya, siapa yang meninggalkan harta
maka harta itu untuk warisnya. Nabi kata siapa yang mati tinggal harta, maka harta untuk waris dia. Dan siapa yang meninggal hanya meninggal hutang, maka hutang itu adalah menjadi tanggungjawabku. Allahu Akbar. Dan tanggungan ketua-ketua pemerintah masa itu pemerintah Islam yang datang kemudian untuk membayarnya dari Baitul Mal. Jadi sahabat, berlaku kematian. Saya apabila berlaku di kalangan yang kita kenali, kita akan nasihat anak-anak. Jangan terus bagikan saka soal difaraidkan dulu harta benda. Tengok si mati ni ayah ke siapa, ibu, siapa yang meninggal, ketua keluarga, adakah dia meninggalkan hutang ataupun dia apa? Ada bang ni satu kes, seorang ada seorang yang buat upah haji melalui ustaz lah. Ustaz pun ambil. Lepas tu sahabat Ustaz Mi dah dia ada Mekah tahun ni, dia tanya ustaz, masa ambil tu tahun lepas lepas tu masuk tahun ni kena tambah sikit lagi, tak boleh dah, kos jadi lain. Masa dulu kos tahun lepas semua tak boleh gaji kan, tahun ni boleh, kos jadi naik. Dua orang yang buat upah haji ni setuju untuk ditambahkan. Kalau tak setuju, duit akan dipulangkan. Ada seorang ni, dia nasi, saya pun telefon dia pegawai kerajaan. Dia tanya ustaz, saya cek dulu dengan keluarga. Dia pun cek, oh rupanya mak saya dah mengerjakan haji ustaz. Jadi duit yang dah bayar dah itu, gini ustaz ambil dan buat derma lah. Tapi tak boleh ambil habis tunggu ustaz balik, sahabat saya balik. Tak. Jadi dia kata mak dia dah masa hidup abang dia royak, mak dia baru ni kumpul dah duit-duit ni. Nak buat mengerjakan haji dah bayar dah pada travel melalui ustaz. Tapi dia beritahu balik, abang dia khabar mak dia dah mengerja dah haji. Jadi duit hak upah haji tu dak bayar buat lah. Ustaz ambil duit ni, terpulang lah ustaz nak derma, nak yatim ke fakir miskin, siapa yang memerlukan. Okey. Cuma tak dapat lagi lah amanah yang perlu kita jalankan. Sebagai akhir, ulama, habis dah tajuk ni dah. Ulama pesan kepada kita 4 perkara kena ada di rumah kita. Ulama pesan 4 perkara kena ada di rumah kita. Yang pertama, kena ada orang membaca Al-Quran. Kena ada orang baca Quran. Nabi kata apa? Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Baca Quran sebab Quran nak beri syafaat di akhirat. Bukan di pada mahsyar tu, mati je dalam kubur nak beri syafaat dah. Allahu akbar. Kisah berlaku, cerita lama ni. Kisah berlaku seorang budak muda balik lewat malam. Lalu ke kubur, dia nampak cerah atas kubur, bercahaya. Mana just ni, kalau jumpa agak-agak berhenti tak? Tak cukup tanah. Tak cukup tanah. Budak muda balik malam kerja, tengok atas kubur cerah, dia berhenti. Oh, bagus budak muda ni, dia berhenti tengok atas kubur ni cerah, cahaya. Berhenti tu dia pergi tanda. Ambil kayu gating, tanda atas kubur. Esok kita pergi. Oh, main berani dia. Ambil kayu, dia pacok atas kubur, dia pun balik. Esok, mayang subuh, dia khabar Tok Imam JK Masjid. Saya tiap-tiap malam balik tengok atas kubur bercahaya. Saya pergi tanda dah. Mari kita tengok. Pergi tengok-tengok. Betul ni kayu yang saya tanda ni. Si mati ni siapa? Pakak cari tengok-tengok, tanya siapa-siapa dia. Si mati ni ada suami, isteri dia ada dalam satu kampung. Pergi tanyalah orang, pergi cari, tanya, jumpa isteri dia. Orang tanya, jemaah tanya, Tok Imam tanya, suami, arwah suami ni ustaz ke? Ulama ke?
Guru Quran ke guru agama? Dok belaka. Dah habis tu. Suami siapa? Isteri cerita, suami saya seorang yang buta huruf. Dok erti baca, dok erti nulis Quran pun sama. Tengok ni syafaat Al-Quran. Suami saya dok erti tengok Quran, tetapi sebelum dia tidur malam, dia akan buka Quran, dia tengok semuka, nak baca dok erti, dia tengok selah siapa dia mati. Nak baca dok erti, tengok Quran pun mendapat syafaat. Nabi kata, ulama sebut di rumah jangan tinggal 4 perkara. Yang pertama, orang yang membaca Quran. Nabi kata apa? Nawwir manazilakum bis salat wal Quran. Nabi kata, cahayakan rumah kamu. Nawwir, Madinatul Munawwarah. Nawar, cahaya. Itu dia. Nabi kata, cahayakan rumah kamu dengan apa? As-salah, semayang sunat. Wa qira'atu Quran. Yang pertama, kena ada orang baca Quran. Kedua, kena ada orang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Belia kitab hadis 40 ke mustika hadis yang berkaitan dengan hadis, baca, biar ada. Yang ketiga, ada orang baca selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baca selawat, berselawat. Nah, baca selawat atau berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Selawatlah. Yang keempat, yang terakhir, perlu ada orang yang beristighfar. Beristighfar. Nabi SAW maksum, tak ada dosa. Nabi beristighfar berapa kali, Haji Mat? Daripada 7 kali, 70 kali sampai 100 kali sehari. Tu Nabi tak ada dosa. Kita dosa hak beratas, bertimbung, belakang depan, pak dahak, kiri kanan, berdosa, banyak dosa. Tapi kita dok istighfar, rugi. Kita ni kalau boleh, kalau rasa boleh bangun pagi esok, jangan tinggal apa? Solat sunat taubat setiap malam. Lepas isyak awak lalu, ya Allah, aku sembahyang sunat taubat di atas dosa-dosa aku yang aku lakukan. Nah, sebab tu Allah Ta'ala sebut, innallaha yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih cinta kepada orang yang suka bertaubat dan orang yang suka menyucikan diri. Dalam hadis yang lain Nabi sebut, apa dia? Yang bermaksud Allah Ta'ala kasih cinta kepada orang jahil. Baik, apa pula gitu? Jahil yang lagu mana, Jimat? Pemurah. Hadis Nabi sebut Allah Ta'ala kasih kepada seorang jahil yang pemurah daripada seorang alim yang kedeku. Dia alim tapi kedeku. Allah Ta'ala tak suka. Kan hadis Nabi sebut al-bakhil, orang yang bakhil, ba'idun minallah, jauh dengan Allah. Orang yang bakhil, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah, jauh dengan syurga. Orang yang bakhil, jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan syurga. Ba'idun. Yang terakhir, qaribun minan nar. Orang yang bakhil, jauh dengan Allah, jauh dengan manusia, jauh dengan syurga, tapi dekat dengan neraka. Ni orang yang bakhil, jahil, orang yang bakhil. Jangan jadi seorang. Sebab tu hadis Nabi sebut Allah Ta'ala kasih seorang jahil pemurah daripada seorang alim yang kedekut. As-sakhiyu, Nabi sebut pula orang yang pemurah, qaribun minallah. Orang yang pemurah dekat dengan Allah. Qaribun minan nas, dekat dengan manusia. Qaribun minal jannah, dekat dengan syurga. Ba'idun, jauh dengan ba'idun minan nar. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan
kita diberkati Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alna minal maqbulin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadika sholihin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.